Dia ditangkap dan dipenjarakan. Dan dalam penjara itulah dia menulis tafsir. Tafsir yang sangat ulung dalam masyarakat Melayu adalah tafsir Al-Azhar. Kau nak pergi salatkan jenazah dia, sedangkan dialah yang penjarakan kau, sedangkan dialah yang menzalimi kau. Tuan-tuan, Hamka kata apa? Hamka kata, aku patut terima kasih kat dia. Hamka kata, aku patut terima kasih kat dia. Sebab kalau dia tak masukkan aku ke dalam penjara selama 2 tahun, tafsir Azhar ni tak siap. Hamka ni dilahirkan di Sumatera Barat. Dikatakan dilahirkan di Kampung Molek, Sumatera Barat. Yang mana Hamka ni membesar pada zaman di mana adat Minangkabau tu sangat kuat di tempat dia. Sehingga kan dia menjadi satu orang yang menyimpan kritikan dalam jiwanya terhadap adat-adat yang ada di sana yang bercanggah dengan Islam. Ayah Hamka ni adalah kiai Haji Abdul Karim Amrullah ni, ataupun orang panggil ayah dia tu sebagai Haji Rasul, merupakan ulama daripada aliran kaum muda. Dia balik daripada Mekah pada tahun 1906. Dia balik ke Mekah, daripada Mekah, dan dia menjadi seorang tokoh yang membuat pembaharuan di Indonesia pada masa itu. Pada tahun 1908 Hamka pun lahir, dan Hamka ni dia belajar agama paling terkesannya dengan ayah dia lah, sebab ayah dia ni seorang tokoh, dan dia pun belajar di Madrasah Tawalib yang dibuat oleh ayah dia, Haji Abdul Karim ni. Kemudian daripada tu, seawal umur dia 16 tahun, dia berhijrah ke Yogyakarta untuk dia bertemu dengan tokoh-tokoh besar agama di sana seperti Haji Fakhruddin dan seumpamanya, sehinggalah dia digelar sebagai tokoh agama yang membuat pembaharuan di Indonesia. Tak cukup sekadar itu, dia pergi buat haji di Mekah dan dia berpeluang untuk belajar di sana dengan ulama-ulama sana. Tapi dikatakan Hamka ni tidaklah mempunyai pendidikan formal di universiti macam kita. Maksudnya bukanlah satu orang yang melalui pendidikan formal, ada degree, ada master, tetapi ilmu dia melebihi daripada orang yang ada sijil di zaman tu. Sehinggalah apabila Hamka balik daripada Mekah, dia memulakan dakwahnya. Hamka ni satu orang tokoh yang kalau saya boleh iktiraf dia ni, kalau saya diberi ruang untuk mengiktiraf, saya boleh kata Hamka ni merupakan Ibn Taymiyah bagi Melayu. Seperti mana Ibn Taymiyah Arab, dia juga Ibn Taymiyah untuk Melayu. Sebab apa? Ibn Taymiyah ni bukan hanya seorang yang menulis, dia juga seorang murabbi yang melahirkan tokoh-tokoh anak murid yang hebat. Dia juga merupakan pendakwah yang berdebat. Dia juga merupakan orang yang terlibat dalam jihad. Itu Ibn Taymiyah. Hamka juga macam tu. Hamka merupakan seorang tokoh pendakwah. Hamka merupakan penulis. Hamka juga merupakan sastrawan. Dia menulis novel. Sehingga bila dia berada di satu tempat di Indonesia, ada anak-anak muda yang kadang-kadang ini dipengaruhi oleh tokoh-tokoh kaum tua. Biasalah kan pergeseran tu berlaku. Jadi adalah orang yang terkesan dengan kaum tua, ada yang terkesan dengan kaum muda. Jadi bila orang yang terkesan dengan kaum tua ni dengar kritikan-kritikan Tok Guru daripada Hamka, sehingga kan bila Hamka turun ke satu-satu tempat, dia disindir oleh budak-budak muda. Orang panggil dia, halo, dia kata, ulama roman. Halo ulama roman. Sebab apa? Sebab dia tulis satu novel, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Siapa-siapa yang membaca novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, sebenarnya memang kita nampak macam kisah tu sebenarnya kisah cinta di antara satu orang lelaki dan satu orang perempuan kan. Perempuan tu, tuan-tuan tengoklah filem tu kan. Kita kadang-kadang novel tak baca, tapi filem tengok kan. Tapi saya lupa nama hero dia tu kan.
Tapi di filem tu sebenarnya memang diinspirasikan daripada novel yang ditulis oleh Hamka. Sehingga kan kalau orang baca novel tu, orang kata, betul ke Hamka yang tulis ni? Sebenarnya memang Hamka adalah seorang sastrawan, bukan hanya seorang ulama yang menulis tafsir, tetapi dia mampu untuk menulis novel, yang mana novel itu genre dia tu adalah genre cinta. Sebenarnya bukan hanya semata-mata cinta yang ingin diketengahkan oleh Hamka, tetapi sebenarnya Hamka ingin melakukan kritikan sosial kepada adat Minangkabau yang ada di tempat dia pada masa itu. Sehingga kan dia buktikan bahawasanya adat yang dipegang oleh orang tempat itu telah menjadikan 2 jiwa terkorban hanya semata-mata nak menjaga adat, sehingga melupakan nilai-nilai insani. Ini Hamka, satu orang tokoh yang saya kira, siapa ustaz yang boleh tulis novel cinta kan, sampai orang panggil dia ulama roman, macam ulama barat lah kan. Baik, tu Hamka. Tak cukup hanya sekadar tu, dia juga adalah pendidik. Dia dilantik menjadi pensyarah di Universiti Muhammadiyah. Dia juga pernah menjadi rektor di Institut Perguruan Islam di Indonesia. Bahkan Hamka bukan hanya sebagai pensyarah, dia juga akhirnya menjawat ataupun dilantik sebagai ketua umum bagi Majlis Ulama Indonesia. Tuan-tuan, Majlis Ulama Indonesia ni, saya sebagai ahli jawatankuasa fatwa Perlis, kami Perlis, Mufti Perlis buat satu inisiatif untuk kita pergi ziarah, buat ziarah mahabbah, ziarah ukhuwah ke Majlis Ulama Indonesia, dan kita berbahas dengan mereka dan kita mengambil pengalaman daripada mereka, yang mana ketua umum Majlis Ulama Indonesia ni antaranya adalah Hamka. Macam mana Hamka buat? Tuan-tuan, hari ni kalau tuan-tuan di Malaysia, di Singapura, hari ni kalau kita tengok kan, bila berbeza pendapat antara kaum tua dan kaum muda di Malaysia, dia gaduh tu, gaduh sungguh. Sampai sekat sana, sekat sini kan. Tak bagi tauliah sana, tak bagi tauliah sini. Itu orang Malaysia punya, saya tak tahu Singapura macam mana, tapi orang Malaysia punya cara macam tu lah. Kalau dia ada jawatan, dia tak puas hati dengan ustaz tu, dia akan sekat, jangan bagi ceramah ustaz ni kan. Tapi Singapura saya tak tahu, sebab saya pergi Singapura pun sekali, itu pun 2 hari je kan. Jadi saya tak tahu macam mana budaya di sana. Tapi ini di Malaysia macam tu. Perbezaan itu tidak dapat diuruskan dengan baik. Berbeza dengan Hamka, yang mana ketika mana dia menjawat jawatan Ketua Umum Majlis Ulama Indonesia, dan sampai sekarang organisasi Majlis Ulama Indonesia itu bersilih ganti di antara Muhammadiyah. Lepas Muhammadiyah jadi Ketua Umum, akan diganti pula daripada Nahdlatul Ulama, yang mana Nahdlatul Ulama ni kaum tua, Muhammadiyah tu kaum muda. Dia orang boleh buat rotation, dan dia orang boleh duduk di bawah satu organisasi memberikan fatwa untuk masyarakat Indonesia. Tengok macam mana matangnya dia orang berbeza pendapat. Ni Hamka, seorang tokoh. Kemudian Hamka ni juga istimewanya dia bukan hanya seorang pendakwah, bukan hanya seorang penulis tafsir, bukan hanya seorang penulis novel, bukan hanya seorang yang memberikan fatwa, bukan hanya ilmuwan yang memberikan ilmu dalam kuliah-kuliah. Hamka juga dikenali sebagai tokoh politik. Tokoh politik. Dia menyertai partai politik masyumi pada masa itu, dan dia adalah satu orang tokoh yang sangat berjiwa nasional.